Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-54. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi fayamutu ala dhalik illa harramahu Allahu 'alan nar. لا إله إلا الله رواه حاكم وقال هذا الحديث صحيح على شرط شيخان ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mengetahui satu kalimah yang jika diucapkan oleh mana-mana hamba pun dengan hati yang benar dan kemudian mati dalam keadaan itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka ke atasnya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Mustadrak Hakim. An Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu rafa'ahu qala, inna allaha inna la ilaha illallah kalimatun 'ala Allahi karimah laha 'indallahi makanun wa hiya kalimatun man qalaha sadiqan adkhalahu Allahu bihal jannah wa man qalaha kadhiban haqanat damahu wa ahrazat malahu wa laqiyallaha ghadan fahasabah. Rawahu Bazzar. Sayyidina Iyad Ansari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah ialah kalimah yang berharga lagi mulia di sisi Allah dan kedudukan tinggi di sisinya. Sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang mengucapkannya dengan hati yang dusta, maka di dunia ini kalimah itu akan menjadi sebab nyawa dan hartanya terpelihara. Tetapi pada hari kiamat, apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghisapnya. Bazzar Majma' Zawaid. Keterangan, mengucap kalimah ini dengan hati yang dusta pun menjadi sebab terpelihara nyawa dan harta, kerana pada zahirnya orang itu ialah seorang Muslim. Dia tidak akan dibunuh dan hartanya tidak akan dirampas sebagaimana yang diperlakukan terhadap orang-orang kafir yang berperang. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, iaitu kalimah iman. Hadis pertama daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni kita semua kenal lah, khalifah Islam yang kedua. Sayyidina Umar Al-Khattab seorang yang cukup tegas, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada nabi lagi selepas aku ini, maka yang paling layak jadi Nabi ialah Umar Al-Khattab. Firasat dia cukup tinggi. Banyak waktu dan keadaan ada firasat dia yang mendahului pandangan Nabi SAW. Maksudnya keputusan yang dia buat tu Allah Subhanahu Wa Taala redai. Yang Nabi punya keputusan tak berapa tepat. Tu punya hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab bila dia berjalan dekat jalan, syaitan pun lari. Beza dengan kita lah. Kita kalau berjalan, syaitan akan cari kita. Itu beza kita dengan Sayyidina Umar. Okey, dalam hadis ini riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata, aku tahu, kata Nabi, aku tahu satu kalimah la yaquluha abdun, yang mana seseorang hamba itu dia tidak akan mengatakan perkataan itu disebutkan dengan haqqan, dengan benar daripada hati dia. Ada kalimah yang Nabi kata, aku tahu ada satu kalimah, kalau hamba aku ini boleh cakap dengan semua benar
daripada hati dia, fayamut, kemudian dia mati, ala dhalik, atas kalimah itu, illa haramallahu alan nar, melainkan Allah mengharamkan dia daripada masuk neraka Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dia pentingnya kalimah tu tayyibah ni, kalimah yang membezakan di antara kita ni yang Islam dan juga yang kafir. Kalimah orang yang beriman, kalimah la ilaha illallah. Jadi kita kena jaga kalimah tu. Pernah apa nama ni, Zakir Naik, Dr. Zakir Naik ni seorang pendakwah lah yang India tu. Bila dia kan banyak dia buat debate. Pernah satu ketika tu adalah golongan kafir, golongan Kristian kalau tidak saya, adalah orang tanya sesi dia tu. Dia tanya, dia kata orang-orang Kristian ni ramai, dia kata yang bukan Islam, dia kata ramai yang baik, buat itu, buat ini, buat kebajikan, ramai. Sedangkan ramai juga orang Islam yang jahat semua tu, begini. Takkanlah orang yang kafir yang tidak Islam ini akan masuk neraka semua, sedangkan orang baik, akhlaknya baik, perangainya baik, kebajikannya baik, tak pernah, jaranglah buat jahat. Kan disebabkan itu je masuk neraka kekal selama-lamanya. Jadi dia mempertikai seolah-olah bahawa dia tu tidak Islam tu pun sebenarnya boleh masuk neraka. Sebab baik bukannya buat jahat pun. Dia kata. Maka Dr. Zakir Naik, dia quotekan kalimah. Kalimah dia kata, apa beza dia orang kafir tu dengan orang Islam, dia kata. Dia bagi contoh macam ini. Ada contoh akademik lah. Contoh kalau seseorang itu, dia kata, yang walaupun dia baik, dia buat itu, kebajikan itu, ini semua dia buat, tapi dia tak register. Dia bagi contoh macam pelajar di universiti ataupun pelajar di sekolah. Dia bagi contoh. Dia kata kalau seseorang itu dia masuk ke universiti. Ada 2 orang pelajar. Seorang dia register, memang nama dia ada dalam senarai pelajar. Kemudian dia masuk kelas. Seorang lagi nama dia tak ada, tapi dia masuk kelas. So ada 2 orang. Seorang register, seorang tak register. Jadi orang yang register ni, dia masuk kelas tapi jenis lok-lok lah. Kejap masuk, tak datang kelas lah, itulah ini, assignment tak buat lah, tugasan tak buat lah, kerja rumah tak buat lah, ini. Dia kata kan. Tapi nama dia register. Yang seorang lagi ni tak register. Tapi dia rajin masuk kelas, kerja dia buat, taat kepada guru, semua benda yang diarah dia buat. Maka kata Dr. Zakir Naik, dia kata, nanti akhir tahun, bila periksa, dua-dua boleh masuk periksa kan, ataupun ada yang tak boleh masuk periksa. Dr. Zakir Naik dia kata, yang boleh masuk periksa seorang je yang register, walaupun dia tak buat kerja. Walaupun banyak kelemahan dia, tapi sebenarnya yang tu yang boleh masuk periksa. Yang tadi baik macam mana sekalipun, tapi bila time exam, nama dia tak ada. Pergi dewan exam, masuk tak boleh, nama tak ada. Yang tadi tak buat kerja tu, punya malas pun, tapi pergi dewan exam, ada nama dia. Itulah dia menggambarkan betapa bezanya di antara yang dalam diri dia ada kalimah la ilaha illallah dengan tak ada. Kan? Jadi bila kita ada kalimah pada diri kita ini, kalimah la ilaha illallah, kita register dengan Allah Ta'ala jadi orang Islam. Kita dah register. Maksudnya, however, whatever, whenever, whoever, kita memang entitled untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau tak ada kalimah itu, maka kita tak layak. Okey. Kemudian hadis yang kedua disebut oleh Ayad Al-Ansari. Ayad Al-Ansari ni nama yang jarang disebutlah. Jarang kita dengar. Ulama hadis pun bila dia membahaskan Ayad Al-Ansari ni, dia orang pun tak berapa kenal. Dalam Ma'rifah Sahabah, dalam Mausu'ah Hadithiyah, Mausu'ah Ruah, dia kata Ayad Al-Ansari ni ada beberapa hadis saja yang diriwayatkan. Antaranya ni lah. Kemudian ada, sebab nama sahabat ni bila dia susun tu ada Ayad Al-Ansari. Ada ramai orang lain. Ada nama Ayad bin Hilal Al-Ansari. Ada beberapa nama. Tapi dia tak glamour lah, tak kenal sangat. Ulama-ulama hadis pun tak kenal sangat. Jadi dalam hadis ini dia menceritakan bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa kalimah la ilaha illallah itu, inna la ilaha illallah kalimatun alallahi karimah. Kalimah la ilaha illallah itu di sisi Allah sangat mulia. Kata Nabi SAW. Laha innallahi makan. Kalimah la ilaha illallah tu di sisi Allah makanun. Ada satu level
Makan ni ada satu tempat level yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Wahia kalimatun man qalaha sadiqan, iaitu kalimah ini siapa yang mengatakannya sadiqan dengan penuh benar, adkhalallahu bihal jannah, Allah Taala akan masukkan dalam syurga. Maksudnya dia menyebut kalimah itu dengan hati yang betul-betul benar, yakin betul kan. Dia kata. Kemudian kata Nabi, wa man qala kadziban, tetapi siapa yang ambil juga kalimah ni tadi, tetapi dia mendusta. Maksudnya suruh sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Tapi dalam keadaan dia berdusta. Apa kata Nabi? Haqanat damahu wa ahrazat malahu. Dia ni selamat. Selamat dia punya darah dia daripada dibunuh. Harta dia pun terpelihara disebabkan dengan kalimah taibah, kelebihan itu. Walaqiyallahu ghadan fahasabahu. Tapi dia ni hari akhirat kelak besok dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok ada berlaku dalam perang ketika para sahabat nak bunuh orang kafir ni, nak bunuh, tiba-tiba nak tahu kena bunuh, dia kata la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimah taibah, maka sahabat pun tak jadi bunuh sebab kalimah tu menyelamatkan dia. Begitu. Ada kes-kes yang begitu. Walaupun kita tengok dia simple aja ni. Dia sebut satu kalimah taibah bagi kita orang yang beriman yakin. Kedua, kalimah taibah yang disebut oleh orang yang tak yakin. Yang orang yang tak yakin ni disebut tu sekadar cover lain aja. Beriman, Islam. Ada kalimah taibah ada. Tapi sebenarnya bila kita sebut itu, akhirat kelak besok Allah Taala akan hisap. Betul tak sebenarnya kita betul-betul orang yang beriman? Ataupun kita ni kafir? Ataupun kita ni orang munafik yang bermuka-muka sahaja? Kita untung tuan-tuan lahir, mak ayah dah Islam, keluarga Islam. Tapi kalimah taibah yang ada pada kita ni, adakah yang dikatakan sadiqat, yang betul-betul benar? Tapi bahaya, kita kena tengok diri kita balik. Kalau tak betul kalimah itu, maka kita akan dihisap oleh Allah di akhirat. Allah Ta'ala cek balik. Dia ni Islamnya Islam keturunan aja. Sebab mak ayah dia Islam, bukannya dia beriman percaya sangat. Benda-benda khurafat dia buat, benda-benda syirik dia buat. Jadi tuan-tuan, walaupun kita rasa kita ni Islam, kita berhati-hati. Ini satu peringatan yang sangat halus yang bezakan kita syurga dengan neraka. So kita kena belajar fahami kalimah ni dengan sebaiknya, insya-Allah. So kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Dan lazina